وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tengok malam ini kita baca muka 8. Bagi doa tu, wa mimma yastahilu. Ini yang kedua lah. Sebab bila kita baca hal yang sangkut dengan ketuhanan, apa yang kita nak beritahu, itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil daripada Allah, dan perkara yang harus bagi Allah. 3 macam. Habis kita baca sifat-sifat yang wajib bagi Allah secara ringkas. Itu isu ni kita baca, kita syarah dia, kita baca balik. Ini kita main bahagian kedua, iaitu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah ni ada berapa? Dia lawan sifat yang wajib. Kalau sifat wajib kita bilang 20, mustahil 20 lah. Dia sebenarnya asal dia sebab sifat yang wajib bagi Allah tidak terhingga. Hak mustahil pun tidak terhingga. Jadi apa juga sifat kekurangan, semuanya mustahil bagi Allah. Mustahil mana tak ada sama sekali. Jadi dengan sebab apa dia, kita ambil 20 saja yang disebut dalam Quran, 20 sifat yang wajib bagi Allah. Lawannya kita ambil 20 lah. Lawan dah dalam Quran. Tak ada lah lawan kan. Lepas tu buat apa kita ambil tahu lawan dia, lawan sifat yang wajib ni, sifat mustahil tu, apa kita ambil tahu. Ni oleh ulama tauhid berkata kita ambil tahu juga tak ada bagi Allah sama sekali, tak mustahil bagi Allah. Supaya masalah akidah ni kita kena pelihara dia elok. Hak yang wajib bagi Allah, hak mesti ada bagi Allah, sekian kita tahu yang tak boleh ada sama sekali, yang tidak layak sama sekali bagi Allah, kita kena tahu juga. Itu bukan nak suruh kita duk bilang hari-hari. Tak, apa mustahil ni tak. Jadi kita tahu, cukup. Tapi kalau lupa, tak boleh juga. Itu kita peringat lalu. Kita tahu, kata ini mustahil bagi Allah. Jadi bila lah ada orang main bincang kita, dia cakap apa, dia sebut Tuhan jenis-jenis, kita tahu ini mustahil. Sebab kita dah baca lah sifat mustahil. Ini mustahil tak boleh jadi. Baik, kita baca tengok. Wa mimma wa mimma pada ni tengok di bawah dia, dan setengah daripada. Wa mimma macam itu lah. Asalnya min nun, min kasar nun sukun, min daripada. Ma tu barang. Itu
Nun sukun jumpa dengan mim, jadi idgham dengan nun dalam mim. Itu kita tulis mim. Wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifatan, dan setengah daripada yang mustahil fi haqqi pada hak. Sini dia tulis daripada, sebenarnya pada ya. Pada hak Allah Ta'ala. Kalau dalam Arab tak ada Allah haqqi. Haqqi itu mana haknya. Hanya itu mana Allah lah. Setengah daripada yang mustahil pada hak Allah Ta'ala 20 sifatan, 20 sifat. Wahia itu kita jumpa lah, iaitu wahia, dan iaitu abdal. Sini dia buat alif kasrah tu, alif fathah. Alif kalau apa kena bagi begitu ya. Alif tu buat fathah. Wahia abdadul 20 al-ula. Wahia, dan iaitu abdadu, lawan, segala lawan. Dia ada jamak lebih banyak, segala lawan 20, 20. Jadi 20 pun 20, 20 pun 20. Itu dia ikut tempat. Kalau kata 20, 20. 20 pun 20 Tapi selalu bahasa-bahasaran dia kata 20. Bila kita ni kadang-kadang kena kata 20. Wa ya abdadul 20 al-ula, dan iaitu segala lawan 20 sifat. 20 heboh, mana 20 sifat. Yang pertama ataupun yang terdahulu. Kita baca lah 20 sifat dulu. Ini dia nak buat pula 20 sifat hak lawan tu. Boleh ingat tu, wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya abdadul 20 al-ula. Itu satu ayat. Kalau kita nak apa ayat-ayat. Kalau kita sebenarnya kena apa. Kalau kita tak apa ayat tu lengkap, tapi jelas-jelas pun tak apa. Atau kita hafal Melayu dia pun tak apa. Bila ada sikit akidah duduk dalam kita, jadi senanglah. Esok ni bila tak mana pun orang sebut akidah, kita tahu wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya abdadul 20 al-ula. Wa hiya lagi, dan iaitu wa tu dan iaitu al-adamu tu pertama. Wahiyal adamu. Adamu mana ada tiada. Lawan wujud, lawannya adam. Kalau kita tak terjemah Melayu pun tak apa. Lawan wujud, satu sifat yang pertama yang wajib bagi Allah, wujud. Lawannya adam. Yang pertama, wahyal adamu, yang pertama. Wal hudusu. Hudusu tu lawan qidam. Hudus mana? Baharu.
Qidam tu mana sedia kala ada dari dulu. Memang tu ada dari asal-asal dah ada. Hudus mana baru ada. Ada baru lah. Ada selepas dah tiada. Mula tiada kena berada. Itu tak hudus. Nah. Jadi yang pertama Adam. Yang kedua hudus. Yang tiga waturul adami. Ini kata waturul adami dan kedatangan tu. Bukan kedatangi tu. Kedatangan oleh Adam. Mana dihubung oleh Adam. Jadi macam kita ada, kita wujud kita betul tak ada. Mana kita wujud kita dihubungi oleh Adam. Tapi Allah taklah. Tidak dihubungi oleh Adam. Ini kata kedatangan Adam. Mustahil Allah kedatangan Adam. Mana dia ada sampai bila-bila lawan baqa. Baqa mana Allah tu ada sampai bila-bila. Lawan baqa dia kata turul adam. Kadang-kadang kita baca ayat yang kita tahu dia kata lawan baqa fana. Supaya kita tak lawan baqa tu fana. Tapi kita share ni dia main turul adam. Dia lebih tepat kedatangan adam. Wal mumasalatu lil hawadisi. Yang keempat, ada sifat yang wajib kepada mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu melawan dia mustahil Allah mumasalatu. Wal mumasalatu lawan mukhalafah. Mukhalafah mana? Bersalahan Allah dari yang baru. Lawan dia mustahil Allah bersamaan. Wal mumasalatu mana? Bersamaan. Lil hawadisi dengan segala yang baru. Lil tu kadang-kadang kita terima bagi. Ini dia kata dengan segala yang baru atau bagi segala yang baru. Apa yang baru? Yang kata baru ni apa? Iaitu yang wujud selepas daripada Adam. Dulu tak ada, kemudian baru ada. Itu baru. Baru ni berbagai lah rupa, berbagai lah bentuk, berbagai kejadian. Jadi semuanya tidak semacam dengan Allah. Allah tidak semacam dengan baru. Lain daripada Allah, semua baru. Malaikat baru ya, baru. Sangat baru. Semua satu derajah. Lain daripada Allah, semuanya satu derajah. Semuanya nama baru. Jadi Allah, adakah Allah semacam dengan malaikat? Tidaklah. Sebab malaikat itu pun baru. Jadi bila kita kata Allah dia bersalahan daripada segala yang baru, wajib kan? Sifat wajib dia. Lawan dia bersamaan. Samaan segala yang baru. Kemudian mungkin ada kita ada kesamaran, kata Tuhan samaan dengan baru tu mustahil. Macam mana? Contoh dia macam mana? Ni orang faham kata Tuhan tu dia tak ada kepala. Kalau dia ada kepala mustahil.
dia ada tangan, mustahil. Dia ada kaki, ada jari, ada rambut, ada hidung, ada... banyak. Banyak, jadi bila kita kesamaran, macam mana kata mustahil Tuhan itu bersamaan dengan baru. Kata mustahil bersamaan dengan baru ni macam mana contoh dia? Jadi sekali-sekala bila sampai Syekh ni, bila dia sampai tu perkara yang dia agak orang samaran, dia tafsir. Itu sifat wajib pun dia tafsir. Ada dia tafsir qiyamu binafsi, dia tafsir wahdaniyah, dia tafsir kan. Ini bila dibilang sifat mustahil, dia tafsir juga. Wal mumasalatu lil hawadisi, mustahil Allah bersamaan bagi segala yang baru. Ini dia tafsir dengan bahawa dia ada dengan bahawa ada tu. Dia buat ada ya kan, ada ya berarti titik ada ya. Berarti sunai dulu sikit tu. Dengan bahawa itu yang tafsir yang kata mustahil Allah bersamaan baru ni. Contoh dia macam mana? Dengan bahawa ini dia tafsir. Mustahil bagi Allah bersamaan dengan baru. Segi macam mana? Segi dia. Dia ada 10 macam. Kata-kata macam ni tu baru. Macam ni baru. Macam ni baru. 10 macam baru ni. Dia ada sifat baru ni, ada 10 macam. 10 tu tak ada bagi Allah. Jadi bila orang kata mustahil lah bagi Allah apa dia semacam dengan baru, mana mustahil lah bagi dia 10 macam ni. 10 macam ni tak boleh ada. Yang pertama dia katakan yakuna jirman. Ni yang pertama ni. Bi an yakuna jirman. Apa Melayu kata? Dengan bahawa ada ia jirim. Bukan bagi jirim tu potong orang bagi tu. Dengan bahawa ada ia jirim. Tak boleh. Kalau jirim tu mana semacam baru. Jirim lagi nak tafsir jirim. Ni mana? Dia tafsir lah jirim tu. Ta'khudhu. Jadi ta'alid Bu Hamzah tu, alif tu, betul-betul alif Bu Hamzah, barulah Bu sukun. Baca dah ta'khudhu. Alif sebenarnya Bu Hamzah, alif tu Bu Hamzah, Bu sukun atas Hamzah. Baca dah ta'khudhu zatuhul aliyatu. Artinya, itu artinya mengambil oleh zatnya yang maha tinggi qadran minal faraghi, akan qadar sebagian akan qadar daripada lapang.
Dia dan daripada lapang potong dan tu. Jadi baca dia macam ni lah. Artinya dia kata, artinya mengambil oleh, nak boleh. Mengambil oleh zatnya yang maha tinggi itu akan qadar daripada lapang dan potong lah. Itulah mana jirim. Jirim ni, ketentuan jirim ni, dia mengambil tempat, ambil sebahagian ni qadran ni, sebahagian dari lapang. Lapang ni lapang lu, lapang kadang enggak. Kita nak buat masjid ni, mana kita ambil sebahagian dari lapang masjid. Tang masjid ni tak lapang. Tapi tang nak tak lapang. Tang tiang dia, tang dinding, tang bumbung tak lapang. Tang ni lapang betul kita boleh ambil. Kita boleh duduk ni. Lepas kita boleh duduk tang ni, kata tang ni lapang. Kita boleh duduk. Tang kita duduk ni, tak boleh dah. Ni tang saya duduk, orang lain main duduk boleh tak? Duduk atas belah saya boleh ya? Duduk tepi boleh. Ni, tang paha saya, badan saya buat orang lain duduk. Tak boleh dah. Sebab badan saya mengendaki sedikit atau sebahagian dari lapang. Jadi lapang ni sangat luas. Bila Tuhan beri jirim, dia ambil sebahagian dari lapang. Banyak mana nak ambil? Banyak zat dia. Zat dia kalau kecil dia ambil sikit. Kalau jirim tu besar macam bukit dia ambil banyak ni. Bila dia ambil orang lain tak boleh duduk. Kalau kita bubur ayak penuh-penuh, dalam gelas penuh, betul-betul penuh, kita bubur kita batu saibu tangan ayak tu bubur pelan-pelan lah, jangan tok dulu bubur pelan-pelan, ayak tu nanti keluar. Banyak mana ayak tu keluar besar batu. Pasal ayak tu dia lemah dah batu. Batu ni nak tempat untuk dia kena sigung ayak keluar sikit. Ayak pun kalau lagi tebur, dia sigung juga, dia tolak udara keluar. Bila udara tu ngelahan, bila kita ubah ayak ni lebih berat daripada udara, dia tolak udara keluar. Tabur tu dia, dia tolak pula ayak keluar. Jadi sama-sama yang baru ni semua nak sedikit kita qadran minal faraq. Faraq tu mana lapang. Sebahagian dari lapang. Banyak mana? Banyak kita. Banyak zat. Kalau zat tu kecil, dia nak sikit. Kalau zat besar, dia nak banyak. Jadi Allah, adakah dia nak lapang? Adakah Allah duduk dalam lapang macam kita duduk dalam lapang ni? Tak. Allah kan duduk dalam lapang. Sebab dia bukan jirim. Jadi kita ambil sedikit dari lapang. Jadi kalau lapang ni luar, bila kita duduk, mana dari lapang yang luas ni sikit tu kuranglah sikit. Walaupun sikit, kalau kita banding dengan lapang tu terlalu luas, kita ambil sikit tapi macam mana pun lapang tu kuranglah sikit. Besar kita kurang. Itu bila Allah wujud, adakah Allah dengan sebab Allah wujud dia ambil sikit dari lapang? Tak. Kadang-kadang bila kita bayang Allah tu ada bentuk, ada benda, tak kenal tu jirim.
Allah bukan ada benda benda tu jirim. Jadi mustahillah Allah itu jirim yang mengambil sebahagian dari lapang ini. Jadi dia tak ambil dari lapang ni sebahagian untuk zat dia. Itu yang pertama. Yang pertama, mustahil pada Allah jirim. Jadi yang pertama apa? Bi'an yakuna jirman ay ta'khudhu zatuhul aliyatu qadran minal faraghi. Dengan bahawa adalah zatnya jirim, artinya mengambil oleh zatnya yang maha tinggi akan qadar daripada lapang. Itu mustahil. Pertama tu, yang pertama. Yang kedua, au yakuna aradan. Mustahil Allah itu arad. Au yakuna aradan yaqumu bil jirmi. Atau au yakuna tu, au yakuna aradan, atau ada ya arad seperti buang-buang tu. Jadi seperti yang arad tu, potong seperti tu. Atau ada ya arad yang berdiri ia dengan jirim. Jadi Allah bukan arad. Arad apa? Arad ni macam sifat-sifat baru kata arad. Macam gerak dia, macam warna, macam rasa, itu kata arad. Macam Nasani. Dia kata Allah ataupun Allah ni duduk pada Isa. Tuhan duduk pada Isa, dia kata. Jadi makna Tuhan tu dia duduk pada satu zat lain. Kalau dia duduk pada satu zat lain, tu makna dia tu arad ataupun sifat. Arad sifat sebab lah. Arad tu makna sifat baru. Jadi tidaklah Allah itu sifat. Bila kita menyembah Allah, Tuhan kita Allah, Allah itu ialah zat, bukan sifat. Zat yang nama dia Allah. Dia ada nama. Nama dia Allah. Ada lagi nama dia sampai 99 ada nama dia. Zat yang bernama, zat yang bernama Allah, zat yang bernama Rahman, zat yang bernama Rahim. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu zat. Ada bagi dia sifat. Banyak sifat. Kita baca sifat dia 20 dan tidak terhingga. Itu sifat Allah. Bukan Allah itu sifat, duduk di zat lain tu sebab pula. Jadi ini yang kedua. Mustahillah bagi Allah. Yang pertama, mustahillah dia jirim. Yang kedua, mustahillah Allah itu arad. Arad yang duduk pada jirim. Tak boleh. Mana kalau Allah ni duduk pula pada satu zat lain, zat tu sebab pula. Tak boleh Allah tu zat, ada bagi dia sifat-sifat yang sempurnaan. Itulah Allah. Jadi ini mustahil yang kedua. Mustahil yang kedua, au yakuna aradan yaqumu bil jirmi. Atau ia itu arad yang berdiri dengan jirim. Itu yang kedua. Yang tiga,
Ni 10 segi ni. Kalau mustahil Allah 10 macam ni, kalau ada salah satunya, dia semacam dengan baru. Dia mesti tak boleh ada sama sekali. Tak boleh ada 10-10 ni. Yang ketiga apa? Yang mustahil bagi Allah, au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau ada ia pada pihak jihad tu, ada pihak, atau ada ia pada pihak bagi jirim. Salah satu jirim misalnya kita, tidaklah Allah berpihak pada kita, tidak duduk di hadapan kita, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas kita, tidak di bawah kita, tidak di hadapan, tidak di belakang kita. Tidaklah. Atau ada ia pada pihak bagi jirim. Itu mustahil. Ini mustahil Allah ada pihak bagi jirim. Mana dia duduk belah kita, kanan kita ke kiri kita, mustahil. Sebab yang ada pihak tu semuanya baru. Bila Allah berlain pada baru, mana kalau kita kata dia mustahil Allah bersamaan dengan baru, mustahil lah dia ada pihak, ada pihak bagi baru. Ada yang tiga tu, au yakuna fi jihatin lil jirmi. Kalau kita apa satu senang. Apa dia tadi? Biar yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyatu qadra min al-karam. Yang kedua ada au yakuna 'aradan yaqumu bil jirmi. Yang ketiga au yakuna fi jihatin lil jirmi. Yang keempat, au lahu wajihatun, au lahu, atau ni bawah ni, atau lepas bagi jirim tu, atau ada baginya tu, kena nun tu boleh titiknya, atau ada baginya pihak. Pihak pun duduk di atas kan, jihad. Jihad pihak. Dia boleh itulah. Atau ada baginya pihak. Gitu je. Arab dia kena buhua lah, iaitu pihak. Yang nombor 4 kan, au lahu wajihatun, atau ada baginya pihak, mana dia ada kiri kanan depan dia. Kita semayang duduk di hadapan Allah, boleh tak? Boleh kata gitu? Tak boleh. Jadi Allah ada hadapan dia, itu dia ada belakang dia, ada kiri dia, ada kanan dia. Tak boleh. Bab yang ada kiri kanan, ada belakang, itu semua baru. Jadi setengah baru tak ada je kiri kanan. Semua baru ada kiri kanan ke? Ada yang tak ada. Pilih. Kalau kita ambil cepiak kita, ada buah cawan kopi, mana ada kiri kanan dia? Cepiak ada kiri kanan tak? Ada atas bawah. Tapi kalau bola, atas bawah tak ada. Jadi ada baru yang tak ada pihak. Apa lagi Allah? Dia lagi tak ada pihak. Kan? Pasal dia bukan jirim.
bukan jirim. Yang ada pihak ni jirim. Jadi dia bukan jirim yang mengambil bahagian dari lapang, dan bukan arat yang berdiri dengan jirim. Dan tidaklah ada pihak dia duduk pada pihak bagi jirim, dan dia sendiri tidak ada pihak. Empat tu. Yang kelima ni, au yataqayyada bimakanin. Itu nombor 5. Atau di bawah tu, atau tertentu ia dengan tempat. Dia lah tu. Au yataqayyada bimakanin, mana tentu atau tertentu ia dengan tempat. Dia di mana? Di langit ke? Di arah ke? Di duduk? Di orang ke? Di mana? Tertentu dengan tempat. Itu pun mustahil bagi Allah. Tentu dengan tempat, itu pun dia kira baru. Jadi bila Allah berlain dengan baru, tidak ada bagi dia tempat. Yang keenam, au zamanin, atau ada masa. Lah ni kita malam, adakah Allah malam? Tak. Dia bukan ada siang malam. Dia bukan ada tahun 2001 tak? Tak ada. Bukan saja Allah baru pun tak ada juga. Dia malaikat di langit mana ada 2001. Kita di bumi aja. Sebab bila matahari naik turun, sampai naik pula kita kira sehari. Matahari tu bukan pergi sampai ke langit tu. Langit tak ada sentuh matahari juga kan. Jadi di langit sana malaikat duduk. Dia bukan ada sehari, 2 hari, minggu, ada hari Jumaat, hari Sabtu. Tak ada. Tak ada. Bukan ada pagi dah, ada petang dah. Ada tahun 2001 lah di langit. Tak ada. Itu Nabi Isa AS, waktu dia naik, waktu Tuhan angkat dia ke langit, umur 30 tahun. Bila dia turun balik akhir zaman, umur dia berapa? 30 lah. 30 tahun juga. Dia duduk lagi 40 tahun. Umur dia 70. Lah tak kira. Nak kira apa? Dia bukan ada hari. Jadi bila setengah-setengah makhluk Allah tidak ada hari, tidak ada masa, apa lagi Allah tidak ada masa? Au zamanin, tidak ada bagian masa. Yang berapa tu? Yang keenam. Yang keenam. Au yattasifa. Ini kena pindah sikit. Tulis tu tiada rumah tu. Tulis di atas tak apa. Tulis di atas. Rumah tu, sod, pa tu tulis. Tinggal lagi kena buat ta. Bukan ya ta tu. Pertama ta, kedua pun ta. Sod, pa. Au tattasifa macam dia. Dari ta fathah. Betul. Ta syadah fathah. Mula ta fathah, kedua ta syadah fathah. Tu betul suat tu, atas pada bawah pada tu. Atas tak ada tu. Bawah ya. Bawah ya. Jadi ta mula fathah, ta kedua syadah fathah.
Itu sad kasrah, apa batal jelas tu. Macam au tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi. Dalam apa tu? Tujuh, ha? Tujuh. Au tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi. Atau bersifat, tattasifa tu mana bersifat, atau bersifat zatnya atau oleh zatnya, tidak putih tu, atau bersifat oleh zatnya yang maha tinggi itu. Al-aliyah tu tadi kita jumpa lah, yang maha tinggi itu dengan segala sifat yang baru. Betul tu, terjemah dia betul, atau bersifat oleh zatnya yang maha tinggi itu dengan segala sifat yang baru. Au tattasifa zatul aliyatu bil hawadisi. Jadi tidaklah Allah, ada orang ajaran salah, Allah tu bercahaya. Mana boleh? Cahaya tu baru. Ada mai pula dia kata Tuhan tu putih macam kapas. Mana boleh? Kalau warna tu baru, tidaklah Allah bersifat dengan sifat baru. Tidak ada warna, tidak ada jauh dekat, tidak ada rasa, ada berat ke ringan ke, tak ada, itu semua sifat baru. Kalau kita bau kat Tuhan, bau wangi ke, tak? Dia kata wangi. Ada dia duduk zikir, bau wangi. Kata, Tuhan berkat dia, kenapa malaikat? Siapa untuk guru? Saya zikir, bau wangi. Mungkin Tuhan duduk dekat saya, tidak pun malaikat duduk dekat saya. Tunggu dia cik, ni bodoh. Tu setan kencing di hidung kau. Setan kencing di hidung dia wangi. Yang kencing setan tu wangi. Dia lah. Orang lain mungkin bau busuk lah. Sebab zikir tak ikhlas. Zikir tu duk cari faedah dunia ke apa ke, maqam ke apa ke, nak jadi wali Allah tak ikhlas. Syaitan tahu nak kencing hidung dia. Dia wangi. Seronok je. Zikir lagi banyak. Guru dah hisang ni bodoh lah. Syaitan kencing hidung. Itu lah. Dia kata Tuhan duduk dekat dia. Kan Tuhan bau. Tak ada. Itu semua sifat baru. Ni dia kata mustahil Allah. Salah satu dari mustahil ini bersifat oleh zatnya yang maha tinggi dengan sifat baru. Aw tattasifa zatul aliyatu bil hawadis. Itu yang tujuh kan? Aw yattasifa bis-sighari. Ini ya ni. Ini betul. Ini jangan pindah lah. Ini betul ya. Aw yattasifa. Jadi tattasifa. Itu kira salah nahu ya. Ini kalau kita baca macam saya yattasifa pun makna dia tak lari. Semua nahu dah tak betul ya.
Baik, kita betul juga. Dan salah pun betul. Tadi tattazifa zatul aliyatu bil hawadisi. Yang ni yang kedua, yang ke-8 ini awayat tasifa bisigori, atau bersifat ya dengan kecil. Belum dengan buat ya. Atau bersifat ya dengan kecil. Tidaklah Allah kecil, sebab kecil tu baru. Kalau Allah sifat yang kecil, mana dia bersamaan dengan baru. Tidaklah Allah kecil zat dia. Awil kibari, dia buat awil kibari. Sebenarnya aw yattasifa bil kibari. Dia ringkas ya. Dia buat awil kibari, atau besar. Kibari tu mana besar. Jadi ni orang balik, atau bersifat dengan kibrut. Sebenarnya besar tu, dia buka baru. Atau bersifat dengan besar. Jadi mustahil Allah bersifat dengan kecil. Nanti yang berapa tu? 8. 8. Awil kibari, atau bersifat dengan besar. Itu nombor 9. Jadi inilah sifat-sifat baru, atau ketentuan bagi baru. Allah bila dia blend daripada baru, mana dia tak ada ni semua ni. Bukan jirim, bukan arat. Dia tidaklah memihak pada baru, dan dia tidak ada pihak, lepas tu tidak ada tempat, tidak ada masa, tidak ada masa, dan tidak bersifat dengan sifat-sifat yang baru, dan tidak bersifat dengan kecil, tidak sifat dengan besar. 9. Ayat tadi ni nombor 10. Ayat tasifa bil aghradi bil af'ali awil ahkami. Ayat tasifa bil aghradi bil af'ali bil aghradi bil af'ali awil ahkami. Nombor 10 panjang, atau sifat ya dengan segala gharad. Ada gharad ni, gharad ni ya satu lah. Satu lebih banyak kita aghrad. Ni ghaib, tadi nombor 2 tadi au yakun aradan ain. Lain tu. Ain radan ni. Ini ghaib radan. Ini ghaib, Apa gharad? Mana tujuan? Ada tak Tuhan buat satu ada tujuan? Tak ada. Tu baru. Mana kita, kalau kita buat satu ada tujuan kita. Siapa kita masak nasi, kalau kita nak makan? Siapa kita tanam pisang, habis kita nak buah, habis dalam kita nak daun. Kalau benda kita tak ada nak, kita tak ada nak tanam, duri keman tak kita tanam. Tak orang pergi cari benih duri keman tanam depan tangga orang, tak ada. Kita tak ada tujuan. Tapi kalau main tu masa duri keman tu ubat penyakit kencing manis kan, kita pulang tanam. Tapi tak ada apa-apa kita lagi. Orang kencing manis banyak kan. Kita kalau kita buat tentu ada tujuan. Allah dia buat ada tujuan tak? Tak. Tak ada. Tak ada gharad. Tidak ada gharad bagi perbuatan Allah.
Mana bila dia bagi tumbuh pokok pisang, dia tanam, dia makan pisang dah. Kalau dia bagi turun hujan, adakah untuk nak bagi tumbuh-tumbuhan? Tak, tak. Sebab kalau dia bagi tumbuh, tak ada hujan, apa? Ingat tak boleh ya? Tak boleh ya Tuhan bagi tumbuh tak ada hujan, boleh? Kalau ada hujan pun, kalau pokok tak tumbuh, boleh tak? Boleh tak? Lepas tu, pokok tumbuh tak ada sangkut dengan hujan. Tapi dalam Quran dia kata Tuhan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu dia kata hikmah. Dia tak kata gharat, dia kata hikmah. Hikmah dari turun hujan tu tumbuh pokok. Kalau Tuhan nak bagi tumbuh pokok tanpa hujan pun boleh. Tapi saja dia bagi tumbuh pokok selepas kena hujan. Bukan pasal bila kena hujan pokok tumbuh tak. Dia bagi turun hujan, itu dia bagi tumbuh pokok. Kena hujan tak kena hujan tak kira. Dia bagi tumbuh pokok. Ada pokok yang dia tak bagi tumbuh, kena hujan pun tak tumbuh. Jadi bila dalam Quran dia sebut diturunkan hujan, lepas turun hujan tumbuh pokok, tu hikmah dia kata. Beza gharat dengan hikmah. Hikmah ni faedah yang datang kemudian. Gharat ini tujuan mula. Tu tak ada, Tuhan tak ada. Dia tak ada. Dia nak buat itu ada tujuan dia mula, tak ada. Tapi dia buat. Bila dia buat ada hikmah. Mana bukan sia-sia. Apa juga Tuhan buat ada hikmah. Setiap satu, walaupun benda-benda yang kecil, walaupun apa kejadian dalam kita, semua ada hikmah. Ada apa dia bagi kita sakit lutut, naik masjid tinggi pun tak boleh. Ada hikmah dia yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita tahu, kadang kita tak tahu. Mungkin dia suruh juga kita naik, dan dia nak bagi kita pahala banyak. Kalau kita tak sakit lutut, kita naik, kita semayang, satu semayang dapat satu. Kalau kita sakit lutut, kita gagah juga naik, satu semayang, kita dapat sampai 70. Betul kan? Betul baik saya main. Kawan sakit lutut ni main awal daripada orang lain. Dia sekali semayang dapat 30, orang lain dapat satu. Kalau gitu, bila orang tanya dia, mau lah hilang sakit lutut lah, tak mau. Oh bagus. Itulah ada hikmah. Bagi orang yang tahu, bagi orang yang rasa, bagi orang tak rasa, tak mau dia menjumpa. Dia duduk tengok kita semayang, lutut pun sakit. Dia kata ni, tak pakai dengan lututnya. Dia marah kan. Dia tak faham. Kata semua buatan Allah ada hikmah. Jadi mustahil Allah bersifat dengan aghrad, mana dengan tujuan, bil af'al, pada segala buatannya, awil ahkam, ataupun segala hukum. Kenapa dia suruh kita semayang? Saja ya. Saja dia suruh. Bukan dia suruh kita semayang pasal dia pergi masuk syurga ke? Kalau dia nak bagi kita masuk syurga, tak semayang pun apa? Tak semayang dia bagi kita masuk syurga, boleh tak? Boleh? Kalau orang semayang, dia tak pergi masuk syurga, boleh tak? Boleh tak? Itu pasal apa dia suruh kita semayang?
saja ya. Tak ada tujuan apa. Saja dia suruh kita semayang. Itu hikmah dia ada. Hikmah ni mana? Faedah yang datang kemudian. Bila kita buat, dia bagilah bagi kita faedah. Dia bagilah pahala, dia bagilah keelokan kita, dia bagilah macam-macam dunia pun kita dapat sejahtera. Itu hikmah dia kata. Jadi tidak ada gharad. Ada gharad yang radat. Tidak ada gharad pada buatan Allah dan hukumnya. Itu akam tu lah hukumnya. Tetapi ada hikmah. Itu enggak tu. Tidak ada gharad bagi perbuatan dan hukumnya, tapi ada hikmah. Mana tak ada sia-sia. Apa yang Allah buat, semuanya ada faedah yang kemudian, bukan faedah terdahulu. Tak ada. Macam orang di kampung, dia korek telaga. Korek telaga. Ada apa? Ada gharad. Ada gharad. Dia pasal dia nak ambil ayam. Ayam tak ada. Jadi dia korek telaga, tujuan dia nak cari ayam. Moga-moga ada ayam mata ke, dia korek telaga. Korek telaga ada gharad, iaitu nak cari ayam. Korek jumpa ketui mai. Orang dulu tanam mai duduk dalam pasu, nak bayang ki. Jumpa mai. Adakah tujuan dia korek telaga dapat mai? Tak, tujuan dia cari ayam. Itu gharad. Mai ni dia kata hikmah. Dia pun kata, mujur aku korek lah ni, jumpa bayan mai. Tu hikmah. Hikmah lah. Jadi dia pun terberasa nak korek lah tu. Betul apa tak korek lah tu, korek lah ni. Dia pun terberasa, ada hikmah. Jadi semua buatan Allah ada hikmah. Tujuan dia cari ayam mula-mula tu, habis lah. Dah dapat mai ayam tak dapat dapat kan. Tapi ada gharad. Lepas tu kita mencari hikmah boleh tak? Tak boleh. Cari hikmah tak boleh. Dan hikmah ni kepada faedah yang mendatang kemudian setelah kita buat apa yang Tuhan suruh, ada hikmah dia. Lepas tu kita baru ni kita buat satu benda ada gharad. Atau kita apakah tujuan hidup kita ni? Kita nak senang, nak sejahtera. Jadi macam mana kita nak senang, nak sejahtera? Ikut perintah Allah. Lain pada perintah Allah mana boleh? Oleh Tuhan nak tolong kita kan. Jadi kita ikut perintah Allah. Moga-moga kita dapatlah sejahtera dia, tak dapat pahala, tak boleh kita damping diri dengan dia. Itu gharad kita. Betul hikmah dia, boleh jadilah. Boleh di gharad kita tu tak bagi jadi hikmah. Ini kita baca 10 macam duduk di bawah wal mumasalatu lil hawadis. Sifat yang keempat. Jadi sifat yang pertama, sifat mustahil yang pertama adam. Sifat mustahil yang kedua hudus. Sifat mustahil yang ketiga pada turul adam. Sifat mustahil yang keempat wal mumasalatu lil hawadis. Bawah dia ada 10.
bahawa membahas satu lewat hadis, tu ada 10 biarnya aku dan Jibman semua sampai dekat tu. Lepas tu mai pula sifat mustahil yang kelima. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Ini sifat mustahil yang kelima. Wa kadza, dan demikian lagi, yastahilu alaihi ta'ala, mustahil atas Allah Ta'ala, alla yakuna qa'iman bi nafsihi, bahawa tiada ada ia berdiri dengan sendirinya. Jadi yang wajib, kita baca sifat Allah yang kelima yang wajib ialah berdiri dengan sendiri. Lawan dia tidak berdiri dengan sendiri. Lawan berdiri dengan sendiri, tidak berdiri dengan sendiri. Tidak berdiri dengan sendiri itu macam mana? Mungkin kita kesamakan. Jadi baca ni korek sikit. Yang kata tak berdiri dengan sendiri itu macam mana? Pasti ada tak ada kaki ya? Bukan. Bukan berdiri macam tu. Bukan mana berdiri dengan kaki tak. Sana waktu dia abang sifat, waktu kita baca sifat yang wajib, kita berdiri dengan sendiri, dia kata apa? Tidak kendak pada zat dan tidak kendak pada orang yang menentukan dia, orang yang menjadikan dia. Inilah. Kalau mana dia tak berdiri dengan sendiri, mana dia kendak pada zat dan dia kendak pada yang menjadikan dia. Itu mana tak diri sendiri. Macam kita berdiri sendiri tak? Berdiri sendiri. Ni macam meja kecil ni, dia berdiri sendiri. Pasal apa dia tak ada berdiri sendiri, kita ubah dia boleh. Tapi di meja ni ada kunin. Meja ni ada kunin. Kunin ni ada berdiri sendiri? Tak. Kunin ni dia berdiri di meja. Di meja ni ada 4 sagi. 4 sagi ni berdiri sendiri tak? Tak, kita tak boleh ubah 4 sagi. Yang kuning ni kita tak boleh ubah. Ambil kuning ni buat tiang tak boleh. Kalau dia berdiri di meja, 4 sagi ni berdiri di meja. Tu dia tidak berdiri dengan sendiri. Tapi meja ni berdiri dengan sendiri. Kita pun berdiri dengan sendiri. Tapi kita berdiri sendiri, kita berkehendak pada yang menjadikan kita. Ni meja ni dia berdiri dengan sendiri. Sungguh pun dia berdiri dengan sendiri, tapi dia berkehendak pada yang menjadikan dia. Kalau tak ada orang buat dia, mana dia boleh jadi? Jadi dia kehendak pada yang membuat dia. Allah berdiri dengan sendiri. Pasal ada zat. Ni macam meja ni pasal apa dia berdiri sendiri, pasal ada zat. Dan dia tidak kehendak pada yang menjadikan dia. Jadi doa lah. Tuhan dia berdiri dengan sendiri, dia mengenal doa. Kita berdiri dengan sendiri bukan salah. Kita kata kita berdiri dengan sendiri tak salah. Tapi satu makna. Kita kata kita berdiri dengan sendiri kan? Memang kita berdiri dengan sendiri. Pasal kita tak gaduh tumpang di zat lain. Kan macam kita katalah satu orang sifat yang kurui. Kurui itu berdiri dengan sendiri ke? Tak. Dia kena duduk di badan orang. Dia tak diri sendiri pasal dia sifat. Kalau zat, berdiri sendiri. Jadi Allah diri dengan sendiri. Kalau Allah tidak diri dengan sendiri, mustahil. Ini dia kata ni. Mustahil lah atas Allah Ta'ala bahawa tidak berdiri dengan sendirinya.
bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin, seperti bahawa ada ia sifat yang berdiri ia dengan zat. Satu, atau berkehendak. Jawab Melayu dia kan, biar yakuna sifatan yaqumu bi mahallin, seperti bahawa biana tu, seperti bahawa ada yang sifat yang berdiri dengan zat yang lain tu yang lain. Aw yahtaju ila mukhassisin, atau berkehendak pada yang menjadikan dia. Mustahil Allah berdiri di zat yang lain, sebab dia bukan sifat, dia zat. Zat tidak diri di zat. Kita berdiri dengan sendiri pasal kita zat. Zat tidak diri di zat. Zat berdiri di zat tak boleh, mustahil. Mustahil zat berdiri di zat. Tak boleh. Zat baru pun tak boleh. Dia lagi zat Allah. Dia tidak berdiri di zat. Dia zat. Sifat berdiri di dia. Tak apa. Sifat Qudrah berdiri di zat Allah. Tak apa. Jadi Tuhan kita bukan sifat, bukan Qudrah Tuhan kita. Tak betul. Qudrah Tuhan kita ke, iradah ke, ilmu ke, dia bukan Tuhan. Dia sifat Tuhan. Qudrah, iradah, ilmu, haya tu dia sifat. Dia berdiri di zat Allah. Allah adalah Tuhan. Jadi mustahillah Allah sifat yang berdiri dengan zat yang lain, dan mustahillah dia berkehendak pada menjadikan dia. Ini makna qiyamuhu binafsih. Apa makna qiyamuhu binafsih? Qiyamuhu ta'ala binafsih, Melayu kata berdiri Allah dengan sendiri. Apa makna? Makna dia tidak berkehendak pada zat yang lain dan tidak kehendak pada yang menjadikan dia. Jadi mustahillah Tuhan itu tidak berdiri dengan sendiri. Kalau dia tak berdiri sendiri, apa makna? Makna mustahillah dia berkehendak pada zat yang lain dan mustahillah dia berkehendak pada yang menjadikan dia. Wa kadza, baca sikit bagi habis sifat salbiah. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada ada ia asal tu. Alif sialih alif sialih lah asal. Ini lawan sifat wahdaniyah. Sifat Allah yang kelima. Yang keenam, wahdaniyah asa, lawannya tidak asa. Tak asa mana? Tu pun kadang kita boleh macam-macam kita jawab. Orang kata tak asa apa mana? Mana banyak lagi. Kalau satu asa tak? Kadang-kadang satu pun tak asa. Itu bila kata mustahil Allah tak asa, apa makna dia? Makna walaupun dia satu, tapi zat dia bersusun, nama asa. Nama apa? Nama tidak asa, mustahil.
Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Dan demikian lagi, mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada ia asa. Alif sialid, asa. Tak asanya lah bi an yakuna murakkaban, seperti bahawa ada ia bersusun fi zati ni, muka 10 ni, fi zati, pada zatnya. Macam ketir batu, ketir batu kita ambil seketir, ibu tangan, satu ya, seketir. Kita pun kata-kata seketir, satu batu. Ada tak asal? Ketir batu tak asal tak? Tak asal. Pasal dia bersusun. Mana kalau kita kata, banyak. Pasal apa bila kita kata dia pecah? Pasal asal dia bersusun. Dia bersusun daripada banyak bahagian. Kalau kita katok lagi dia pecah 2, katok lagi pecah 4, katok lagi banyak lagi. Kita katok banyak kali, katok lagi banyak. Jadi ketir batu tu walaupun satu, tapi dia tidak asal, dengan sebab zat dia bersusun. Jadilah Allah asal. Kita kata asal pasal apa? Zatnya tidak bersusun. Kalau kita kata Tuhan tidak asal, mana zatnya bersusun? Mustahil. Mustahillah Tuhan tidak asal, iaitu kalau zatnya bersusun, fi zatihi tu. Aw yakuna ba'da bi an yakuna murakkaban fi zatihi, dengan bahawa ia bersusun pada zatnya. Aw yakuna lahu mumasilun, ataupun atau yakuna lahu, ada baginya, mumasilun mana yang menyerupai tu. Tu boleh baca tu, yang menyerupai, fa'alid hamzah ya. Atau ada baginya yang menyerupai fi zatihi, pada zatnya, atau sifati, atau pada segala sifatnya. Mana zat yang tak boleh dibahagi itu ada banyak mana? Satu dia ya. Tak ada zat lain macam tu. Kalau ada zat lain macam tu, mana dia tidak asal. Bila kita kata Tuhan itu asal, tidaklah ada yang lain yang seperti zatnya. Tidaklah zat dia bersusun, dan tidak ada juga zat lain yang macam tu. Tak bersusun macam tu ada, tak ada. Kalau ada, mana berbilang. Ni satu, ni satu. Dia satu, orang lain satu. Dia berbilang. Jadi dia ya ada zat. Zat yang tidak bersusun, dia ya. Lain ada, tak ada. Au sifati, atau pada segala sifatnya. Ada tak sifat dia macam sifat orang lain? Ataupun ada sifat orang lain macam sifat dia? Tak ada. Tak ada. Kalau ada, makna dia tidak asal. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'assirun fi fi'lin minal af'ali. Dekat itulah. Dia tu Au yakuna ma'ahu, bagi luar tu macam ni. Au yakuna ma'ahu, atau ada sertanya. Ma'ahu tu sertanya. Fil wujudi, pada wujud. Mana? Adalah pada wujud ini. Ataupun adalah pada alam ini.
Mu'assirun, dia kata. Mu'assirun tu yang memberi bekas. Yang beri bekas apa nak? Mana yang mengadakan yang tiada dan meniadakan yang ada. Ada tak? Ada tak suatu dalam alam ini yang meniadakan yang ada, ada yang mengada yang tiada. Ada tak? Kalau ada, mana berbilanglah Allah. Dia boleh buat satu, ada orang lain boleh buat satu. Mana berbilang. Bila kita kata dia tidak berbilang, mana dia saja boleh buat. Jadi kalau ada, mana berbilang. Ada sertanya pada wujud yang beri bekas pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan. Mu'assirun, yang beri bekas fi fi'lin, pada perbuatan daripada segala perbuatan. Minal af'al, daripada segala buatan. Banyak buatan alam-alam ini. Adakah yang lain daripada Allah yang beri bekas? Tidak ada. Semuanya buatan Allah yang mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan sesuatu yang ada. Semuanya dia. Itulah makna dia tu asal. Asal. Kalau ada satu yang lain yang beri bekas pada satu perbuatan, itu tidak asal. Kalau ubat tu boleh menyembuhkan kita, itulah makna Allah tidak asal. Bila kita kata Allah itu asal, tidak, ubat pun tidak boleh menyembuhkan kita. Sudah, minggu depan pun kita baca sifat apa ma'ani pula. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala. Saya makan masa sikit. Sama. Wallahu a'lam.